Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang mulia saudara pengurusi yang saya hormati, hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bertemu dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan akan banyak berguna kepada kita dalam memahami agama kita yang suci. Tajuk yang diberikan kepada saya hari ini untuk kita bincangkan ialah keperluan memahami al-hadis berdasarkan qawaid, usul, fiqh dan maqasid syariat. Tajuk ini sebenarnya sangat menarik bagi saya dan sebenarnya sangat berguna kepada kita semua, sekurang-kurangnya dalam mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita buat sepanjang hidup kita. Lebih-lebih lagi kepada pelajar-pelajar aliran agama Islam, semestinya mereka memahami perkara-perkara ini. Kalau tidak, mungkin jadi pertembungan, salah faham dan salah faham dan juga tidak memahami maksud sebenarnya syariat Islam. Untuk tidak menghabiskan masa dengan terbuang saja, saya rasa kita terus bincangkan. Tapi mungkin kepada setengah-setengah pihak, hadirin dan hadirat yang ada pada hari ini mungkin terasa berat, sebab ini perbincangan ilmiah. Jadi sama-samalah kita sabar, dan kalau terasa payah sedikit sebanyak, teruskan lagi belajar, dan kita akan dapat insya-Allah memahaminya dengan baik di suatu hari nanti. Kepada yang sudah belajar itu, insya-Allah dia akan mendapat banyak manfaatnya daripada perbincangan seperti ini. Keperluan memahami al-hadis berdasarkan qawaid. Apa yang saya maksudkan dengan qawaid ialah dalam artinya yang luas. Bukan qawaid di sini maksudnya qawaid fiqh yang maklum sahaja, bukan begitu. Tetapi qawaid yang saya maksudkan di sini, yang saya simpulkan sendiri, ialah termasuk dari sudut ilmu nahwu, dari sudut ilmu mantik, dari sudut ilmu balaghah, dan lain-lain lagi. Termasuklah qawaid fiqh sendiri. Itu yang dimaksudkan dengan qawaid. Seringkali apabila kita tidak memahami hadis itu berdasarkan kaedah-kaedah ini, kita akan jadi salah faham ataupun terkeliru, bingung. Kenapa ulama-ulama itu berselisih pendapat? Kenapa sesuatu hadis itu menjadi puncak perselisihan? Hadis yang sama, tetapi kenapa tidak difahami oleh ulama-ulama mujtahidin dengan pemahaman yang sama? Yang ni faham begini, yang ni faham begini. Kenapa begitu? Apa ada faedahnya, manfaatnya di sebalik di sebalik perpecahan lah, kalau kita kata perpecahan atau keadaan tidak sama pendapat mereka itu? Apa faedahnya? Dan kenapa terjadi mazhab-mazhab ini? Apakah asasnya? Adakah asasnya itu sebenarnya kokoh, atau mungkin kepada yang tidak faham dia ingat macam sewena-wena begitu saja, sewena-wena begitu? Sebenarnya tidak. Agama yang kita terima
daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari ini sebenarnya dalam satu sistem yang kukuh, sistem yang sangat menarik, dan ia berakar umbi begitu mendalam. Dan kalau kita mengetahuinya, nescaya kita akan rasa banyak sangat sumbangan dan jasa yang telah diberikan oleh orang-orang dahulu kepada kita, termasuk juga orang-orang sekarang ini yang terdiri daripada ulama-ulama, fuqaha dan muhaddithin. Sebagai contoh saja, sebab kita tentu kalau 2 jam pun 3 jam pun tak habis. Kalau nak bincang dari satu sudut saja pun tak habis. Saya hanya nak kemukakan contoh saja. Hari ini serba sedikit. Bukan saya nak bincang tentang qawaid fiqh saja, tidak. Tetapi dari semua sudut seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya penggunaan qawaid nahwu dalam pemahaman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pemahaman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umpamanya kalau kita perhatikan satu hadis, dan ini menjadi punca kepada fiqh, mazahib fiqh yang ada pada hari ini hingga ke hari ini. Misalnya satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Tha'labah Al-Khushani, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Imam Malik dalam Muwatta'nya, Nasa'i, Tirmidzi dan lain-lain. Dia menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli kulli dhi nabin minas siba'. Itu hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli kulli dhi nabin minas siba'. Dalam riwayat Imam Malik dan riwayat Nasa'i yang lain ada sebut aklu kulli dhi nabin haram. Maksudnya Nabi SAW telah melarang daripada memakan setiap binatang yang bertaring. Nabi SAW melarang daripada memakan setiap binatang buas, binatang buas siba', kulli dhi nabin minas siba', binatang buas ataupun binatang saja kita kata yang bertaring. Inilah sebenarnya yang menjadi asas kepada sekian banyak mazhab, termasuk Syafi'i, Hanafi, Ahmad dan lain-lain, di mana mereka mengatakan binatang-binatang yang bertaring, banyaklah binatang yang bertaring kan, harimau, singa, lain-lain lagi banyak yang bertaring. Semuanya kenapa tak boleh dimakan? Yang kita makan ni yang tidak begitu, yang tidak bertaring, macam lembu, kambing dan lain-lain lagi, semua tidak bertaring. Apa asasnya? Mereka mengatakan binatang yang bertaring itu tak boleh dimakan. Apalagi kalau kita melihat kepada hadis yang kedua tadi, aklu kulli dhi nabin haram, memakan setiap yang bertaring adalah haram. Menjadi jelas di situ menunjukkan haram, menjadi haram dimakan. Sebab itulah kita tengok berapa banyak mazhab dalam Islam ni mengatakan haram. Dan di tempat kita ni, dalam masyarakat kita ni pun jelas begitu, memang tak makan apa saja pun yang bertaring. Ini saya nak sebut ni salah satu kaedah, salah satu contoh saja, banyak lagi yang lain-lain. Kenapa begitu? Sedangkan di satu pihak yang lain, kalau kita perhatikan, Imam Malik mengatakan tak apa, boleh makan yang bertaring pun. Di satu pihak yang lain, padahal hadis ini dia riwayat juga, bukan dia tak tahu. Kalau kita kata dia mungkin tak tahu hadis ini, tak betul. Dia sendiri yang meriwayatkannya. Dan orang lain pun yang kemudian tu ambil hadis ini melalui dia. Dia kata tidak boleh makan, asalkan tidak beracun, tidak beracun, tidak membahayakan kita, kita boleh makan. Kemudian bagaimana dengan hadis ini? Timbul persoalan.
Bagaimana dengan hadis ini? Nabi SAW melarang daripada memakan setiap binatang yang bertaring. Jelas. Sekali kita tengok begitu jelas. Jawabnya, inilah tugas ataupun peranan seorang mujtahid, seorang imam besar, seorang ahli fiqh agung. Dia akan tengok daripada sudut yang mungkin kita tak nampak, menggunakan kaedah-kaedah yang tertentu. Misalnya di sini kalau kita perhatikan, naha an akli kulli dhi nabin minas siba'. Naha an akli kulli dhi nabin minas siba'. Akli kulli dhi nabin minas siba'. Sekarang ni kita nak tengok bagaimana mereka menggunakan qawaid nahwu. Nahwu bahasa Arab itu dalam menentukan hukum. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia akan bertemu, satu masa kita akan bertemu dengan kaedah masdar apabila dia menjadi mudhaf, yang kita panggil idhafat masdar. Idhafat masdar ini mungkin kepada fa'il, mungkin kepada maf'ul. Ini sebab itu saya kata dah, kalau yang tak belajar mungkin dia berasa tak faham lah, tergantung-gantung. Tapi sabarlah, ini begini kita nak faham bagaimana ulama tu dia telah menyimpulkan sesuatu hukum yang berbeza antara satu dengan yang lain. Apa puncanya? Salah satunya menggunakan kaedah ini. Kepada orang yang belajar bahasa Arab, dia tahu ini idhafat masdar. Akli itu masdar, kulli itu jadi mudhafun ilaih. Akli mudhaf, kulli mudhafun ilaih. Jadi idhafat masdar ni kepada apa? Dia akan tanya, dia mesti sama ada idhafat masdar ini kepada fa'il atau kepada maf'ul. Kalau kepada maf'ul, bermakna seperti yang saya terjemah tadi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada memakan setiap yang bertaring. Jadi setiap yang bertaring itu yang dimakan. Yang memakannya siapa? Tentu kita. Ada kaitan larangan-larangan kita, manusia, terutamanya orang Islam. Jadi Rasulullah SAW melarang kita daripada memakan yang binatang yang bertaring. Binatang yang bertaring itu jadi maf'ul, yakni yang kena makan. Maksudnya tak bolehlah kita makan benda macam tu. Itu mengikut pemahaman Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan lain-lain lagi. Seperti dalam masyarakat kita pun pakai begitulah. Tapi hakikatnya kita yang orang biasa ni tak tahu macam mana tu, kaedah mana dia pakai. Jawabnya, mereka pakai idhafat masdar itu kepada maf'ul. Itu saja. Imam Malik tak pakai begitu. Dia kata idhafat masdar di sini bukan kepada maf'ul, tetapi idhafat masdar kepada fa'il. Maksudnya akli itu masdar, kulli itu bukan maf'ul. Setiap binatang yang bertaring itu bukan maf'ul, tetapi fa'il. Itu mengikut dia. Yang ni kalau kita terjemah, dia akan jadi begini. Rasulullah SAW melarang daripada memakan sesuatu yang dimakan oleh binatang yang bertaring. Gitu maksudnya. Sesuatu yang dimakan oleh binatang yang bertaring. Jadi misalnya lembu ke, kinjang ke, memang benda tu halal asalnya, rusa. Tapi kalau dia dimakan oleh binatang yang bertaring dan mati begitu, kita tak boleh makan binatang itu, walaupun ia memang halal asalnya. Tapi kalau telah dimakan oleh anjing buruan ke, kita lepas anjing buruan, dia pergi bergelut dengan binatang tu dan mati binatang tu, kita dapati mungkin ada sebahagian daripada yang telah dimakan. Binatang yang diburu oleh anjing tadi tak boleh kita makan, walaupun ia halal, sebab ia ialah yang dimakan oleh binatang yang bertaring.
Dia pakai gitu. Dalam Quran ada sebut. Banyak sebenarnya dalam bahasa Arab ni, mana-mana pun ada. Walaula fadlullahi nasa ba'dahum ala ba'd la fasadatil ard. Misalnya, contoh, kalau tidak kerana Allah melebihkan sebahagian manusia daripada sebahagian yang lain. Walaula fadlullahi an-nasa. Cuba perhati di situ. Kepada orang yang belajar ilmu nahwu bahasa Arab, dia tahu fadlu itu masdar. Sekarang ni masdar diidhafat kepada apa? Allah itu walaupun dia mudhafun ilaih, bagi di bawah, kalau nak kiranya fa'il, marfu'. Tetapi pada hakikatnya mudhafun ilaih sekarang ini fa'il. Ini orang panggil idhafat masdar kepada fa'il. Jadi Allah lah yang melebihkan sebahagian manusia daripada sebahagian yang lain. Terutamanya selepas itu ada an-nasa. An-nasa jadi maf'ul. Jadi kita tak boleh lagi kata Allah itu maf'ul. Sudah tentu mesti kita kata Allah itu fa'il. Idhafat masdar itu kepada fa'il, bukan kepada maf'ul. Sebab maf'ul memang ada, an-nasa. Ini satu contoh idhafat masdar kepada fa'il. Sama juga Imam Malik pakai di situ tempat tadi, idhafat masdar kepada fa'il, bukan maf'ul. Maka jadi berbeza dah hukum. Berbeza dah hukum. Orang lain kata binatang yang bertani tak boleh dimakan. Hadis itu. Imam Malik kata tak jelas lagi daripada hadis itu. Binatang yang bertaring itu tak boleh dimakan. Sebab di situ idhafat masdar kepada fa'il. Yang tak boleh dimakan itu ialah binatang lain yang dimakan oleh binatang yang bertaring itu. Walaupun binatang yang dimakan itu asalnya halal kepada kita, tak boleh makan. Sama seperti binatang yang dirempuk oleh lori, kereta dan sebagainya, kita tak sempat sembelih, tak boleh makan. Walaupun lembu, walaupun kambing, asalnya boleh dimakan. Tapi kerana tidak ada penyembelihan, tidak sempat kita nak sembelih, jadi kita tak boleh makan. Dan yang dikatakan dimakan oleh binatang yang bertaring itu pun, Imam Malik kata, ini pendapat dia lah, tidak mutlak juga. Sebab katakanlah seekor harimau memburu kijang dan sebahagian daripada dagingnya telah tanggal daripada tubuhnya dan dimakan olehnya, tapi kijang itu masih hidup. Kita tembak ke langit, tembak ke atas, harimau itu pun lari, kita pun pergi sempat sembelih, dia masih lagi kuat lagi, kita sempat sembelih dan darah itu memancut dengan kuat dan dia menggelupur masih kuat, boleh makan. Tidak mutlak juga. Jadi itu pemerhatiannya, tidak mutlak juga. Baik kita kata, mana satu yang betul? Pendapat yang kata tak boleh dimakan ke yang bertaring tu, ataupun yang boleh? Apa dalil sokongan? Kalau nak kira sekarang ni masing-masing ada alasan. Imam Malik kata ini idhafat masdar kepada fa'il. Orang lain kata ini idhafat masdar kepada maf'ul. Ya, sama-sama ada kaedah itu. Apa dalil yang menyokong golongan ini dan menyokong golongan ini? Sekarang ni sudah ramai, bukan Imam Malik seorang saja. Bukan seorang, ramai yang berpendapat seperti ini. Tapi kalau kita nak tengok mana satu daripada dua pendapat ni yang lebih kuat, kita kena tengok dalil lain pula. Ini kerja ulama-ulama Islam dari dahulu sampai sekarang. Kalau kita tengok dalam Quran misalnya, ini pengamatan saya perhati, kuat itu dalil Imam Malik. Saya pun tak makan juga, jangan risau. Saya pun tak makan binatang yang bertaring itu, kita tak lalu, tak ada selera. Sebab bukan kita diajar begitu daripada kecil lagi. Tapi soal sekarang ni kita nak bincang dari segi hujah, dalil. Bukan nak bincang dari segi selera ke tidak ada selera kita. Orang-orang yang sudah dididik, diasuh, diajar dalam masyarakat, dia makan benda-benda macam itu, dia makan sampai kenyang, tak ada rasa apa pun, sampai mati kuat pun. Nak kata panjang pendek umur pokok itu tidak.
lebih kurang kita juga. Nak kata tak kenyang, tak kenyang, berselera pun dia makan. Itu rupanya bergantung kepada asuhan, suasana, keadaan masyarakat. Sebenarnya bagi Imam Malik, dia kata sebenarnya saya kata ini idhafat masdar kepada fa'il ada dalilnya. Mana dalil? Kalau kita perhati dalam Al-Quran, ayat itu masyhur tentang apa yang diharamkan kepada kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma akala sab'u. Itu dalam ayat itu kemudian dia disebut wa ma akala sab'u illa ma dhakkaitum di hujung dia. Dia sebut banyaklah, al munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u. Yang kita naknya wa ma akala sab'u itu saja yang ada berkenaan dengan fiqh Imam Malik itu. Yang tak boleh dimakan bangkai, darah, ini disebut babi dan sebagainya, binatang yang mati tercekik, binatang yang jatuh terempak daripada atas ke bawah, dan ma akala sab'u, binatang yang dimakan oleh binatang buas. Cuba perhati, sama dengan hadis yang kita sebut tadi. Ma itu maksudnya binatang, akala dimakan, as-sab'u itu fa'il. As-sab'u sekarang ni dalam ayat itu fa'il, bukan maf'ul. Jadi kalau kita tengok dari segi nahwunya, ma akalahu sab'u, ma akalahu, buang ha itu yang kita panggil dari segi nahwunya, kita panggil aid. Sebab ma itu ma itu isim mausul. Mausul ismi berkendak kepada aid dan silah. Jadi ma akalas sab'u, ma akalahu sab'u, asal apa yang dimakan oleh binatang buas. Sekarang ni yang memakan tu apa? Kita ke makan binatang buas atau binatang buas yang makan sesuatu? Jawabnya dalam Quran dia cerita tu tentang binatang buas yang makan sesuatu. Binatang yang dimakan oleh binatang buas itu tak boleh kita makan illa ma dhakkaitum, kecuali yang kamu sempat sembelih. Kalau kamu sempat sembelih tak apa, walaupun telah dimakan, dia tak mati lagi. Tapi kalau dia mati begitu, tak boleh makan. Walaupun ia dimatikan oleh binatang buruan kita, anjing yang kita lepas, kemudian dia mati, kita dapati ada sebahagian daripadanya telah dimakan oleh anjing itu. Yang macam tu tak boleh dimakan. Binatang tu yang kita tak boleh makan, walaupun ia halal. Cuba tengok dalam Quran ada dalil yang menyokong pendapat Imam Malik berhubung dengan hadis ini, yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli kulli dhinabin. Bagi saya nampak lebih tepat yang Imam Malik, yang mana dia kata ini idhafat masdar kepada fa'il. Seperti mana dalam ayat itu as-samu' itu yang memakan, bukan yang dimakan. Ini salah satu contoh, salah satu contoh bagaimana ulama-ulama menggunakan kaedah. Dan kaedah itu satu, saya telah kemukakan tadi, kaedah nahwu. Kalau kita tak faham ini, kita jadi pening. Kenapa ulama dia khilaf? Apa asasnya untuk dia khilaf? Banyak sangat benda khilaf, berbeza pendapat. Apakah sebenarnya sesuka hati dia nak khilaf? Tidak. Dia ada hujah, ada kaedah dia. Kaedah itulah yang penting, yang kita kena tahu. Barulah kita rasa hormat kepada mereka, kita rasa terhutang budi. Patutlah yang umat ni sanjung sangat mereka. Barulah kita tahu apa kerja yang mereka buat, dan sebanyak mana ilmu yang perlu ada untuk memahami sesuatu hadis itu. Kalau dia berbeza pun tetap ada kebaikannya. Sekarang ni kita tengok umat Islam, kalau kita tengok di tempat kita, tak ada yang makan binatang buas itu atau binatang yang bertaring itu, tak berselera. Saya yang berpendapat kata pendapat Imam Malik itu kuat pun, saya pun tak makan. Itu masalah lain, soal lain. Tetapi kita tengok berapa banyak di Afrika
yang pakai mazhab Malik, mereka sampai sekarang dia makan beruang ke, harimau ke. Kadang-kadang orang tempat kita dikata tupai boleh makan, kau sibuk lah. Yang sebenarnya lebih daripada itu lagi. Kalau kita tengok dalam mazhab Malik, apa yang tak boleh makan? Tak ada, tak boleh makan. Yang babi ni jelas lah tak boleh lah. Yang lain-lain bergantung kepada dia mengganggu kesihatan kita ke atau tidak, beracun ke atau tidak. Kalau tidak, nak kata ia haram kerana hadis ini, Imam Malik tak mahu. Bukan dia tak tahu hadis ni, dia tahu. Ini menunjukkan kadang-kadang kita tengok ulama ni, dia macam tinggal hadis. Sebenarnya dia tak tinggal, dia pakai kaedah. Hadis itu dia pakai juga, tapi dengan cara dia sendiri. Kenapa dia pakai begitu? Dia ada bukti sokongan yang lain. Macam kita sebut tadi, wama akala sab'u dalam Quran. Jadi sokongan daripada Quran itu sebenarnya merupakan penjelasan yang paling kuat. Mana lagi yang lebih kuat daripada itu? Sebab itu kita kata dari segi hujahnya kuat. Soal kita berselera atau tidak, itu cerita lain. Tapi mereka yang makan itu pun saudara-saudara kita Islam juga. Berapa ramai wali-wali di kalangan mereka? Bukan di kalangan yang tak makan saja ada wali. Di kalangan berapa ramai orang yang soleh, orang yang hebat berjasa kepada umat, tapi dia makan. Dari segi untuk dakwah pula senang kita. Ni kita dah tahu ini tak boleh, ini tak boleh. Orang sudah biasa macam-macam makan. Susah dia nak memeluk agama Islam. Ni kalau kita kata suka hati kamu, yang pentingnya akidah, Allah itu satu, Muhammad itu Rasulullah. Itu kalau kita nak bincang lagi, kita bincang kemudian. Kenapa Islam ni banyak dalam fiqh Islam ni mengharamkan yang bertaring, binatang buas tak boleh makan. Kenapa? Itu kita bincang kemudian lah. Tapi untuk permulaan ini tak perlu ketat sangat. Yang mungkin menghalang setengah golongan, setengah orang daripada menerima agama Islam. Kita rugi besar. Kita rugi besar. Sedangkan benda ni masih khilaf lagi. Kalau dia masuk Islam dengan makan terus pun tak ada masalah. Kalau Islam asal lagi, keturunan lagi makan pun boleh juga, berdasarkan fahaman Imam Malik. Kalau tidak, kita kerugian besar. Jadi dari segi dakwah pun ada kelebihannya pada pendapat ini. Dan dia ada asas. Itu satu kaedah. Sekarang ni saya sebut dah tadi, saya hanya nak mengucapkan sebagai contoh saja, tak nak sebut banyak. Satu-satu cukup dah. Satu-satu saja. Satu lagi hadis misalnya. Hadis ini selalu kita bertemu. Kalau orang yang belajar hadis, dia akan bertemu, iaitu takaffalallahu liman jahada fi sabilihi ولا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. Bermaksud Allah SWT menjamin untuk orang yang berjihad di jalannya, tidak ada apapun yang mengeluarkannya dari rumahnya kecuali untuk berjihad kerananya, dan sebagai membenarkan ajaran Allah. Dia keluar tu nak membenarkan ajaran Allah. Apa yang Allah jamin? Bahawa ia akan memasukkannya ke dalam syurga, atau mengembalikannya ke tempat tinggal di mana dia keluar daripadanya sebelum itu, bersama-sama dengan pahala. Dia pulang bersama-sama dengan pahala ataupun harta rampasan perang, ghanimah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Malik, Muslim, Nasai, Ibnu Hibban dan lain-lain lagi. Banyak riwayat ada hadis ini. Ini satu hadis tadi saya sudah terjemah dah. Kalau kita perhati di sini, Allah SWT jamin orang yang keluar berjihad ikhlas kerana untuk, kalau dia mati masuk syurga. Itu Tuhan jamin.
Ataupun kalau dia tak mati, Tuhan mengembalikannya ke rumah dia dengan pahala, dengan membawa pahala, dengan mendapat pahala, atau ghanimah. Jadi sekali-sekali kita tengok kan, kalau kita perhati, kalau dia mati itu tak apalah itu, masuk syurga lah. Kemudian masuk syurga bila? Terus ke ataupun akan datang, itu kita tidak nak bahas. Sekarang ni tak nak bahas. Kalau bahas panjang, nak bincangnya kalau dia selamat, dia pulang, dia akan mendapat pahala atau ghanimah. Apa makna? Cuba tengok, ini hadis Nabi SAW. Apakah seseorang yang pulang itu baru dia dapat? Kalau dia dapat pahala sajalah, atau ghanimah? Ghanimah saja. Itu mana atau? Jadi tak boleh kedua-duanya. Kan mana atau dia pulang dengan membawa pahala atau ghanimah. Jadi bagaimana dengan orang yang dapat ghanimah? Dia tak dapat pahala ke? Atau kalau seseorang itu dapat pahala, semestikah dia tak dapat ghanimah baru dapat pahala? Tak mungkin ke dia dapat kedua-duanya? Kan Rasulullah SAW sendiri dapat kedua-duanya. Selalunya dalam perang, baginda SAW dengan sahabatnya menang. Bila menang, dapatlah ghanimah. Tak dapat pahala ke? Bila dah dapat ghanimah, tadi kata atau. Apa makna atau? Sebab itu setengah-setengah ulama dia kata ini di sini, au di sini dengan makna waw. Dia pulang dengan berjaya mendapat pahala dan ghanimah. Itu jaminan Allah. Tapi jaminan Allah ni adakah mesti betul? Berapa ramai orang yang pulang tanpa dapat ghanimah apa-apa? Bukan kedua-duanya dapat. Dia dapat satu tak dapat kau. Dapat pahala, ghanimah tak dapat. Berapa ramai juga yang dapat ghanimah zahirnya, pahala dia tak dapat sebab dia tidak ikhlas. Tapi tadi dia sudah kata di permulaan tu, dia ikhlas. Kalau ikhlas, patutnya dapat ghanimah, dapat jugalah pahala. Ini tidak begitu. Kenapa begini? Kalau kita kata waw dengan waw pun bermasalah. Kalau kita kata au ataupun bermasalah. Kecuali kita kena lihat dari sudut kaedah tertentu, baru selesai. Kalau tidak ada pening gitu, yang mana siapa maksud Rasulullah SAW? Kalau berjaya pulang membawa pahala atau ghanimah, jadi salah satu ke? Sedangkan kita tengok Rasulullah SAW pulang dengan membawa kedua-duanya. Takkan kita tak yakin Rasulullah dapat pahala dengan sahabat-sahabat dia? Dia dapat ghanimah saja ke? Zahir atau tu memberi makna salah satu. Kalau tak dapat, nak dapat pahala tu kena tak dapat ghanimah, sepatutnya Rasulullah SAW jangan ambil lah ghanimah tu. Jangan ambil lah. Untuk dapat Rasulullah akan utamakan pahala akhirat, tapi dia ambil. Artinya dapat kedua-duanya. Dan dapat kedua-duanya apa arti atau itu? Ini masalah. Ini baru selesai apabila kita tengok dari sudut pandang ilmu mantik, kaedah ilmu mantik. Sebab itu kalau kita baca kitab-kitab hadis pun dia ada, dia banyak. Bukan semua ulama lah, tapi ada setengah-setengah dia sebut. Ini termasuk dalam kaedah apa ni? Kalau orang yang belajar ilmu mantik, dia faham, cukup faham. Ini qadiyah ini dipanggil qadiyah syartiyah muttasilah ke munfasilah. Dalam ilmu mantik dia akan kata kalau atau begini, sama ada begini, sama ada begini, itu dipanggil qadiyah munfasilah. Kemudian munfasilah ini termasuk dalam bahagian mana? Ada 3. Mani'atul jam'i wal khulu. Mani'atul khulu, mani'atul jam'i. Yang mana satu daripada 3? Yang hadis ini termasuk dalam yang mana?
mani'atul jam'i wal khulu, mana tak boleh ada kedua-duanya. Tak boleh tak ada kedua-duanya. Itu maksud mani'atul jam'i wal khulu. Tak boleh ada kedua-duanya dan tak boleh tak ada kedua-duanya. Kena ada salah satu. Jadi yang ini masuk dalam tu ke? Mani'atul jam'i wal khulu ke atau tidak? Misalnya kita kata, ini untuk faham, untuk mudah faham, contoh lain. Saya kata manusia ni sama ada dia hidup atau mati. Manusia ini atau manusia itu, ia sama ada hidup atau mati. Ini dipanggil qadhiyah munfasilah, mani'atul jam'i wal khulu, atau macam mana? Atau macam mana? Ada 3 tadi. Mani'atul jam'i wal khulu, mani'atul khulu, mani'atul jam'i. Ini termasuk dalam bahagian mana? Dan hadis ini termasuk dalam bahagian mana? Manusia, kita ni, siapa pun, kalau tidak hidup, mati kan? Adakah manusia mati dan hidup dalam masa yang sama? Tak ada. Dia mati dan dia juga hidup dalam masa yang sama. Tak ada. Bolehkah manusia ni tak ada kedua-duanya? Tidak hidup dan tidak mati? Mana boleh? Dia mesti kena ada salah satu. Sama ada dia hidup atau mati. Ini dikatakan mani'atul jam'i. Tak boleh berkumpul kedua-duanya. Wal khulu, tak boleh tidak ada kedua-duanya. Yang mesti ada salah satu. Di sini macam mana? Salah satu ke? Mesti ada? Tidak. Ada kalanya seseorang itu pulang dengan membawa pahala dan ghanimah kedua-dua sekali, bukan salah satu. Jadi tak termasuk dalam bahagian. Mani'atul jam'i. Mani'atul jam'i, tidak boleh berhimpun sekali pada satu tempat. Tapi mungkin tidak ada, mungkin ada yang lain. Misalnya kita kata kertas ini sama ada putih atau hitam. Kertas ini sama ada putih atau hitam. Jadi mestikah kedua-duanya ada sekali? Tak boleh. Kalau tidak putih, hitam, tapi ada satu lagi, dia tidak putih, tidak hitam, tapi merah misalnya. Merah. Dia tak boleh berhimpun kedua-dua sekali. Tapi kedua-dua sekali mungkin tidak ada. Boleh. Iaitu ada benda lain. Misalnya kita kata saya sama ada berdiri atau duduk. Dua tu saja ke kita? Tak. Tidak berdiri, tidak duduk, tapi saya baring. Boleh ada kan? Boleh ada lagi benda lain. Jadi di sini dalam hadis ini tak boleh tidak ada. Mani'atul khulu, tak boleh tidak ada. Ada kedua-dua sekali tak apa, boleh berlaku. Ada kedua-dua sekali boleh berlaku. Tapi tidak ada kedua-duanya tak boleh. Paling tidak dia kena ada satu. Itulah yang dikatakan mani'atul khulu. Mani'atul khulu. Mana seseorang itu mungkin dia dapat kedua-duanya, pahala pun dapat, ghanimah pun dapat. Nak tak dapat kedua-duanya tak ada. Kalau dia ikhlas, satu sekurang-kurangnya dia dapat. Misalnya pahala. Kalau dia tak dapat ghanimah, dia dapat pahala. Itu yang dikatakan mani'atul khulu. Jadi hadis ini menggunakan kaedah itu. Menggunakan kaedah itu. Seperti sekarang ni kita selalu baca surah khabar kan, kita kata kesalahan ini, pesalah ni, tertuduh ni, jika sabit kesalahannya boleh didenda. Katalah berapa-berapa pun, RM1,000 atau dipenjara 2 bulan. Itu atau kan dia ada tu, atau kedua-duanya sekali. Itu mani'atul jam'i ke, mani'atul jam'i wal khulu ke, atau mani'atul khulu. Sama dengan ini, mani'atul khulu, yang tidak bolehnya kedua-dua tak ada. Ada salah satu tak apa, ada kedua-duanya pun tak ada. Itu maksudnya.
Kesalahan ini jika sabit, tertuduh jika sabit kesalahannya, maka dia dikenakan denda sebanyak sekian-sekian atau penjara 2 bulan. Salah satu kena ada, kedua-duanya, sebab itu dia kata atau kedua-duanya sekali. Mana kedua-duanya sekali ada pun boleh. Itulah yang dikatakan mani'atul khulud. Kalau kita tak faham begini, nescaya hadis itu jadi tak faham. Apa maksudnya? Kenapa diguna atau? Sebab itu nak faham Quran atau hadis ini, dia kena banyak benda-benda macam ni. Inilah yang dikatakan ilmu alat. Kalau tak faham benda ni, banyak ada tempat-tempatnya kita tak dapat selesaikan masalah. Setengah-setengah tempat tak jadi masalah, okey, tak apa, boleh faham. Tapi setengah-setengah tempat tak akan faham. Macam tadilah. Itu salah satu contohnya, ya. Contoh yang kedua, ya, mengikut kaedah mantik, penyelesaiannya di situ mengikut kaedah mantik. Satu lagi kaedah balaghah, ilmu balaghah. Ini pun banyak juga kita nak faham, kena faham ini. Tak faham ini jadi bercelarulah. Misalnya kita selalu baca kan dalam hadis, ada bertemu orang sahabat tanya tentang air laut. Air laut macam mana Rasulullah? Bila kita pergi ke laut, terutamanya laut dalam, beberapa hari pergi tak habis dah air tawar macam ni, air macam ni habis. Yang adanya air laut, macam mana kita nak buat? Air laut tu bersih tak? Kita nak sembahyang kena sembahyang juga. Jadi kena berwuduk. Wuduk tu nak guna air mana? Wuduk tu nak guna air mana? Jadi Nabi SAW jawabkan, wat-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Air laut itu ialah air yang bukan sahaja suci, malah menyucikan. Airnya menyucikan. Al-hillu maitatu, halal bangkainya. Air laut itu ialah halal bangkainya. Jadi dua perkara disebut di situ. Yang pertamanya, airnya menyucikan. Airnya menyucikan, bukan sekadar suci. Dia ada juga yang suci tapi tidak menyucikan. Dua perkara tu Nabi SAW sebut at-tahur, bukan at-tahir. At-tahiru ma'u, bukan begitu, tapi at-tahuru ma'u, air yang menyucikan. Macam kita kata air teh suci, sebab itu kita boleh minum. Kalau kotor nak minum macam mana? Tapi apakah ia menyucikan? Yang ni dengan arti kita nak buat wudu, ambil air sembahyang, boleh. Adakah hilang hadas kita tu dengan kita ambil air sembahyang dengan air teh, dengan air Milo misalnya? Tak hilang. Tidak boleh, sebab dia tidak menyucikan. Jadi air laut itu bukan sekadar suci. Bila kata menyucikan, tentunya ia sendiri itu suci dah. Ia suci, bukan sekadar suci, bahkan menyucikan. Jadi kamu jangan risaulah kalau pergi ke dalam laut, lama duduk di sana, habis air ni, ataupun air ni ada, air tawar ni ada, kamu nak terus ambil air sembahyang, berwuduk dengan air laut, boleh. Sebab airnya suci, bukan sekadar suci, menyucikan. Yang kita boleh buat wuduk ialah air yang suci lagi menyucikan. Ini Nabi sudah kata menyucikan. Jadi kamu jangan risau. Al-hillu maitatuhu, dari satu segi bermakna yang halal bangkai. Bangkai, bila sebut bangkai, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kamu bangkai. Jadi mana bangkai? Berapa banyak yang mati di dalam laut itu? Yang mati sendiri, binatang-binatang, bangkailah. Sebab kita tak sembelih pun, dia mati sendiri. Ataupun ikan yang ditangkap tu letak dalam tong, bertindih-tindih, dia mati sendiri, bangkailah. Kita tidak sembelih. Jadi bagaimana?
berdasarkan hadis ini, walaupun dia mati dengan sendiri, kita tak sembelih, tak apa pun, bangkai dia tu halal dimakan. Tidak seperti bangkai binatang daratan, kalau kita tak sembelih jadi makan, tak boleh makan, tidak halal. Yang ini halal. Di sini kalau kita nak tengok dari sudut fiqh, dari sudut fiqh, ulama fiqh tengok dengan menggunakan kaedah ilmu balaghah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, lain-lain ramai, kebanyakan ulama ni sebut kata hadis ini mengandungi dua perkara. Satu, nak cerita air laut itu menyucikan, suci lagi menyucikan. Satu. Yang kedua, bangkai di dalam laut itu, bangkainya halal, kita boleh makan. Dua perkara yang berbeza. Satu nak cerita tentang suci air, satu lagi nak cerita tentang bangkai itu halal. Tak perlu kita sibuk nak sembelih ke, nak usaha macam binatang daratan, tak perlu gitu. Dua perkara yang berbeza. Padahal yang kedua ini sahabat tak tanya pun. Tak tanya pun. Yang dia tanya tentang air. Tapi Nabi SAW ni seorang yang bijaksana. Baru kita nampak Rasulullah ni siapa. Apa arti Rasulullah, baru kita nampak. Kalau kita tengok hadis-hadis ini macam tu, iaitu berapa banyak yang tidak ditanya tapi dia jawab. Sebab itu perlu. Kamu duduk tanya tentang nak minum air, nak buat ambil air sembahyang. Kalau air laut itu kotor, nak minum macam mana? Nak buat ambil air sembahyang macam mana? Nak mengangkat hadas besar, mandi wajib macam mana? Saya sudah jawab itu suci. Bila boleh kita guna buat ambil air sembahyang, minum pun boleh lah. Kamu jangan risaulah. Tapi bagaimana dengan makan? Takkan kita minum saja? Adakah orang minum saja? Mesti nak makan. Bila pergi dalam laut, mana ada semua barang-barang atas daratan? Ada kalanya habis. Ada kalanya habis. Berapa lama dia duduk dalam laut? Bila habis, apa makanan dia? Apa makanan? Makanannya makanan laut lah. Jadi perlu tahu juga apa hukumnya. Apa hukumnya? Hukumnya halal. Itu tidak ditanya. Tapi Rasulullah SAW pintas dulu lagi. Sepatutnya benda ni pun ditanya juga. Kalau tidak tanya pun kena tahu. Sebab manusia ni bukan minum saja. Dia bukan hidup dengan minum saja, tapi dengan makan juga. Jadi apa yang dia nak makan dalam laut tu? Mungkin beras yang dia bawa sudah habis, daging kambing ataupun ayam yang dia bawa sudah habis, sambal apa sudah habis. Jadi nak makan apa? Jawabnya, bangkai dalam lautan itu kalau kamu tengok terapung, kamu boleh ambil. Ataupun dengan sebab kamu tindih-tindih dia jadi bangkai, pun boleh makan. Sebab halal. Halal. Tetapi Imam Abu Hanifah pula mengatakan tidak begitu. Sebenarnya dua bahagian tadi, dua ayat tadi menceritakan perkara yang sama, katanya. Menceritakan perkara yang sama, iaitu tentang air juga. Sebab yang ditanya air, sepatutnya Nabi SAW jelaskan tentang air lah. Apa nak cerita tentang benda lain? Tentang air lah. Jadi air laut itu ialah air yang menyucikan, suci lagi menyucikan. Dan bangkainya halal. Sebab Nabi SAW kira-kiranya, bila orang tanya tentang air, dia kata suci, menyucikan. Mungkin sahabat-sahabat itu timbul kemuskilan. Dia kata, boleh suci ke air itu sedangkan berapa banyak bangkai yang mati dalam laut? Berapa banyak yang mati? Jadi kira-kiranya air dia tu kotor lah. Jadi kotor. Jadi dia jawab, tidak. Bangkai dia kalau kata mati banyak mana pun, bangkai dia tu suci. Bukan halal, suci maksudnya. Maksudnya suci, bangkai dia tu suci. Dengan sebab dia suci, air tidak menjadi kotor dengan adanya berapa banyak bangkai sekali. Air dia tu tetap bersih. Itu pendapat dia. Dia kata begitu, dia ada alasan dia. Sebab itulah seperti yang kita maklum,
Imam Abu Hanifah ni kan, dia kata binatang-binatang dalam lautan itu yang halal hanya ikan. Hanya ikan. Adapun sotong, ketan, macam-macam lagi, makanan laut itu semua tidak halal kepada dia. Padahal hadis itu dia tahu. Tapi al-hillu maitatu, al-hillu itu tidak dipakainya dengan makna halal. Tidak. Dengan makna suci. Bangkainya suci. Dengan sebab bangkainya suci, itulah air dia tetap suci. Sebanyak mana pun mati bangkai dalam tu, mati ada bangkai dalam tu, dia tidak jadi kotor. Apa bukti yang dia pakai al-hillu itu bukan dengan makna halal? Buktinya, sebab ini kita nak bincang ini dari segi ilmiah sikit, mungkin terasa berat, harap sabarlah. Jadi dia kata, kalau kita tengok satu hadis yang lain, misalnya Nabi SAW dalam perang Khaybar, antara yang ditawan ialah yang kemudiannya jadi isterinya Safiyah. Safiyah dalam perjalanan itu dia masih lagi kotor, masih lagi kotor, datang bulan lah. Sampai di tengah jalan, setelah akad nikah semua tu boleh akad nikah walaupun dalam kotor pun sudah kahwin dah, tapi dalam perjalanan itu disebut fahallat bis sahba. Safiyah halat. Halat tu kita nak pakai macam mana? Halal ke? Halal di sahba. Gitu ke? Tidak. Kalau kita tengok di dalam kitab-kitab hadis, halat di situ dengan makna dia suci. Suci dari haidnya di sahba, nama satu tempat. Jadi halal, hil ada juga dengan makna suci, bukan dengan makna halal. Dia pakai hadis tadi dalam al-hillu maitatuhu tadi dengan makna suci, bukan dengan makna halal. Sebab dalam hadis yang lain dia tengok pula, uhillat lana maitatan wa daman. Uhillat lana maitatan wa daman. Dihalalkan kepada kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Sebab dalam Quran sebut diharamkan kepada kamu bangkai dan darah. Hadis ini mengecualikan bangkai ada dua jenis. Yang pertamanya, bangkai yang dihalalkan itu ikan, as-samak. Yang keduanya al-jarad, belalang. Jadi ikan tu dari laut, dari dalam air, dia tak sebut yang lain. Tak sebut yang lain. Yang dia sebutnya ikan. Adapun darah, dua darah itu fal kabidu wa tihal, iaitu hati dan limpa. Dia pegang dengan hadis itu. Hadis ini menunjukkan yang dihalalkan kepada kita, terkecuali daripada ayat yang umum diharamkan kepada kamu bangkai, hanya dua. Yang di laut dalam air ikan saja Rasulullah sebut, yang lain-lainnya tak sebut. Sebab itu mereka berpendapat kata selain ikan tak boleh. Binatang lautan ini ataupun dalam sungai ke, binatang air lah, tak boleh. Sebab dia pegang dengan dalil. Kita kata, rugilah kamu. Betapa sedapnya sotong, betapa sedapnya ketan, berapa mahalnya kita nak beli, rugilah kamu. Memang kalau kita pergi dalam masyarakat mereka, bagi percuma saja kepada kita. Dia tak makan, dia tak kira dah sedap ke tak sedap, berapa banyak kita boleh buat harta, dia tak kira. Dia kira dalil. Dalil. Yang saya nak sebutnya ialah kenapa jadi berbeza? Kenapa Imam Abu Hanifah tak mahu pakai hadis tadi sebagai dua yang berasingan? Kenapa dia pakai dengan makna halal bangkainya, suci bangkainya? Kenapa dia pakai begitu? Kenapa dia tak pakai seperti orang-orang lain, iaitu halal bangkainya? Kenapa dia tak pakai begitu? Jawabnya, ini merujuk kepada kaedah yang mereka guna masing-masing berbeza-beza. Kaedah itu ialah kaedah ilmu balaghah. At-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. At-tahuru ma'uhu, ini satu ayat. Al-hillu maitatuhu, selepas ini yang kedua ni,
adakah ia taksis atau takkid? Ini kaedahnya. Adakah ia taksis atau takkid? Kalau kita kata taksis, bermakna seperti ramai-ramai pakai. Orang lain kata ini taksis, bukan takkid. Maksudnya taksis nak cerita benda lain ni, bukan berkenaan dengan benda yang sama. Bukan tentang air itu lagi. Air itu sudah selesai dengan ayat yang pertama, sudah selesai di situ. Ini adalah perkara lain yang Rasulullah SAW nak bagi kepada kita, iaitu tentang halalnya binatang di dalam lautan ataupun di dalam sungai dan sebagainya. Nak cerita tentang itu, benda lain, itu dipanggil taksis. Imam Abu Hanifah anggap ini bukan taksis, ini takkid. Takkid bahagian yang kedua tu, ayat yang kedua hanya sebagai menguatkan bahagian yang pertama. Ia bukan suatu yang berasingan, sebagai menguatkan sahaja. Jadi air laut itu menyucikan. Bagaimana dia menyucikan? Berapa banyak bangkai yang mati dalam itu? Tidak, bangkai dia tu suci. Sebab itulah dia tidak jadi najis air itu. Sebab itulah dia tetap menyucikan. Jadi masih kena mengena dengan ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua ini hanya sebagai menguatkan ayat yang pertama, bukan cerita tentang benda lain. Tengok, perbezaan dari segi menggunakan kaedah itu telah mengakibatkan mereka berbeza dalam menganggap binatang lautan ini halalkah atau tidak. Berbeza. Itu tengok contoh, berapa banyak yang macam ni, banyak sangat. Yang mana orang ramai tak tahu apa sebab jadi berbeza. Kenapa dia kuat sangat pegang? Dia ada dalil. Dia tidak kira selera, dia tak kira cari untung, dia tak kira. Dia kira apa yang dia nampak itu ijtihad. Tapi kalau kita ikut dengan membabi buta, siapa yang rugi? Bagi saya kita rugi. Sebab kita tak tahu pun mana dalil pihak ini ke pihak ini ke yang lebih kuat. Kita tahu. Kita orang sebut taksis ke takkid pun tak tahu apa. Kosong. Dan dia nak kata ini takkid ke taksis ke, atas dasar apa? Atas dasar ijtihad dia semata-mata. Sebab itu dalam kitab-kitab usul fiqh dikatakan kepada mujtahid, dia tak boleh ikut orang lain. Dia wajib ikut pendapat dia. Walaupun pendapat dia tu merugikan, dia tak kira. Dia kira yang dia nampak mana yang kuat, itu saja. Tapi kepada orang lain yang tak tahu apa ni, kadang-kadang dia jadi taksub. Dia ikut imam ni seseolah imam ni mesti betul, padahal tak tahu lagi. Bukan Nabi yang kata ini taksis ke atau ini takkid ke, bukan. Kepada umum, masyarakat umum ni, saya rasa sebenarnya tak ada kena-mengena benda. Pilihlah mana yang menyenangkan. Masih khilaf lagi. Tapi oleh kerana dia terdidik daripada kecil lagi, tak makan soto, tak makan udang, tak makan, rugi. Cuba kalau kita bersikap terbuka dalam masalah-masalah macam ni, senang kan? Kawan kita yang bermazhab Hanafi misalnya, kita bagi tahu ni apa ramai. Kalau nak kira dari segi ramai, lebih ramai yang kata boleh, halal, sotong apa semua tu, lebih ramai yang kata boleh. Tapi kamu semata-mata ikut dia, padahal kamu tak terikat. Tak mesti. Bila kita kata kita bermazhab Hanafi ni, setiap perkara besar dia, kecil sampai kecil-kecil sampai sebesar-besar, kita mesti terikat dengan dia. Siapa yang ikat kita begitu? Tak ada dalil yang mengikat seseorang itu dengan sesuatu mazhab. Tak ada. Bagi saya lebih menguntungkan, kesian juga kepada masyarakat umum ni. Orang Islam, dia saudara kita, padahal negara dia, sepanjang-panjang negeri dia tu pesisiran pantai, laut, tapi dia tak dapat bermanfaat apa-apa. Rugi kerana taksub atau kerana tak faham dalam mengikut mazhab. Rugi. Nak berniaga pun tak boleh, tak haram. Bukan sekadar nak makan tak boleh, nak berniaga pun tak boleh, dah haram. Kalau dapat duit, hasil haram lah. Jadi benda ni padahalnya ubah sikit. Dalam masalah ni saya nak ikut yang ini, apa salah?
Boleh kan? Tapi keadaan umat Islam, masyarakat Islam, terutamanya di zaman kemudian ni, dia jadi terikat, tak faham kerana kejahilan tadi. Dia ingat kalau terikat dengan satu mesti begitu. Sedangkan cuba kita tengok, mana-mana pun kalau ikut ulama yang bijaksana, yang cerdik, yang faham tentang keadaan semasa, cuba kita tengok di tempat kita, kalau mengikut Syafi'i, yang kata ikut Syafi'i sana, zakat tu bagi duit ke bagi beras? Beras kalau mengikut Syafi'i. Tapi sekarang ni rata-rata orang guna duit. Rata-ratanya orang guna duit. Duit tu bukan masalah Syafi'i. Kenapa kita boleh ikut Hanafi pula situ? Kenapa? Jadi kalau dia nak ikut Syafi'i dalam setengah-setengah perkara, atau yang ni nak ikut ini, apa salahnya? Siapa kata kita salah sekarang ni kalau kita tak jadi kita bagi duit zakat itu, fitrah tu misalnya dengan duit, tak jadi? Siapa kata begitu? Padahal dalam mazhab Syafi'i tak ada, tak boleh. Sebab zaman Nabi SAW tak keluar dalam bentuk duit, yang ada dalam bentuk beras, apa ni, gandum dan sebagainya, itu saja. Kan kita boleh ikut tu. Begitu juga sebaliknya, kalau mereka yang Hanafi tu nak makan soto, ikut Syafi'i lah, atau ikut Malik sajalah, boleh lah. Sekarang ni kita tak percaya ke mereka ni driver kita? Macam kita naik kenderaan lah, sekarang ni orang Syafi'i bawa, kita terima lah. Dia jadi driver kita, jangan ganggu dia. Ada ketikanya orang Maliki bawa, apa salah ni? Kita boleh ikut dia, tak ada jadi masalah. Bukan kata, oh tak boleh, kita mesti kena naik driver yang Syafi'i. Apa kena mengena? Kita duduk buat benda lain, cerita lain ini. Jadi begitulah juga dalam perkara ni. Kemudian kalau kita tengok satu lagi contoh ya, satu lagi contoh iaitu qawaid fiqh. Qawaid juga, tapi biasanya yang orang kenal pun qawaid ni qawaid fiqh lah, kaedah fiqh. Berapa banyak ulama-ulama kumpulkan kaedah fiqh tu kan, macam-macam kaedah. Jadi yang saya nak sebutnya berkenaan dengan hadis. Misalnya dalam satu hadis disebutkan, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitan yakulu wa yashrabu bishimalihi. Apabila kamu makan, maka hendaklah kamu makan dengan menggunakan tangan kanan. Apabila minum pun guna tangan kanan juga. Zahirnya dia sebut, kenapa? Kerana syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Makan dan minum dengan tangan kiri. Baik. Sekarang ni kita kata Nabi SAW suruh, atau dalam bentuk yang lain, di tempat yang lain dia kata jangan makan dengan tangan kiri, jangan minum, dia larang. Di sini dia suruh. Jadi suruh dan larang itu apa makna? Apa makna? Apakah Islam ni, kita tidak menafikan, perlu jelas tangan kanan memang lebih, memang ada keutamaannya. Berapa banyak hadis dalam Quran, berapa banyak kelebihan kanan ini. Terima amalan yang baik besok ahli syurga terima dengan tangan kanan. Ahli neraka terima suratan amalannya dengan tangan kiri. Itu maklum. Tetapi dalam soal kita hidup di dunia ini, sejauh mana kita terikat dengan hadis ini? Apa kaedah yang semestinya kita pakai? Kaedah mana yang semestinya kita pakai? Sebab bukan makan minum saja yang disuruh Nabi SAW kita menganan. Banyak perkara lagi. Yang baik-baik tu dia suruh kita guna yang kanan, yang tidak baik, yang kotor, dia suruh kita guna yang kiri. Itu jelas. Jadi sekarang ni sejauh mana kita nak pakai?
maksud Nabi SAW yang sebenarnya? Apa maksud Nabi SAW yang sebenarnya? Dan ini juga sebenarnya ada kaitan dengan bahagian yang terakhir kita. Bahagian yang terakhir kita iaitu maqasid syariah. Apabila Islam ni dia menentukan sesuatu, menyuruh kita melakukan sesuatu, atau melarang kita melakukan sesuatu, dia mesti ada sebabnya. Mesti ada sebabnya. Sebab itu mesti ada tujuannya. Tujuannya ialah untuk kebaikan kita lah, secara umumnya kita kata begitulah. Jadi di sini apa maksud sebenarnya Nabi SAW menyuruh kita makan dengan tangan kanan, melarang kita makan dengan tangan kiri, begitu juga minum? Zahirnya di sini dia hanya sebutkan sebab syaitan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, itu saja yang sebenarnya. Sebab kalau kita bincangkan lagi, saya rasa masa dia pun tak sempat, masa cemburu dengan kita. Banyak lagi, ni baru qawaid, baru usul tak bincang lagi. Apa ni? Banyak lagi. Saya rasa saya boleh mula gabungkan semua untuk ringkas, iaitu apabila syariat ni buat suatu peraturan, apa maksud dia? Di situ kena berhenti. Dan dia ada apa ni istilah, tahqiqul mana', tanqihul mana', takhrijul mana'. Itu semua ada dalam usul fiqh. Dia bincang semua. Dan benda ni telah saya bincangkan setelah saya tulis dalam syarah Tirmizi, nota yang ketiga cuba tengok di akhir itu, saya telah bincangkan benda ni, kepentingan kita menilai sesuatu berdasarkan usul-usul ini. Jadi berdasarkan usul-usul ini, apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Rasulullah daripada dia menyuruh kita makan dengan tangan kanan dan melarang kita makan dengan tangan kiri? Apa maksud dia sebenarnya? Berdasarkan tahqiqul mana', tanqihul mana' dan takhrijul mana'. Itu insyaAllah kita akan bincang nanti, jelaskan apa maksudnya. Tetapi benda-benda ni semua ni ada di hadapan ulama apabila mereka nak buat sesuatu keputusan. Apa sebenarnya? Adakah semata-mata kerana syaitan? Baik. Sekarang ni apabila Rasulullah SAW kata syaitan makan dengan tangan kiri, apa mafhumnya? Seperti dia kata jangan makan dengan tangan kiri, atau makanlah dengan tangan kanan, apa mafhumnya? Maksudnya kita ada tangan kanan, ada tangan kiri kan? Gitulah. Syaitan dia kata makan dengan tangan kiri, apa maksudnya? Maksudnya dia ada juga tangan kanan. Jadi syaitan dia tak makan langsung ke dengan tangan kanan? Cuba jawab. Syaitan tak makan langsung ke dengan tangan kanan dia? Ya, Rasulullah kata syaitan makan dengan tangan kiri. Apa bezanya kepada syaitan itu kanan atau kiri? Semua kotor dia, kanan dia pun kotor, kiri dia pun kotor. Tidak begitu kan? Syaitan itu kanan ke kiri ke belakang depan semuanya kotor. Bukan kiri saja. Jadi maksud Nabi SAW melarang kita makan dengan tangan kiri sebab kita ni boleh pilih, sebab kita ikut sunnah dia. Dia sudah ajar kita makan dengan tangan kanan. Kalau nak buang ingus dan sebagainya, kita guna tangan kiri. Tangan kiri ni biasanya kita guna untuk kotor-kotor. Kita ada beza. Tapi syaitan mana dia ikut sunnah itu? Kiri kanan dia boleh semua. Kanan dia suci ke? Kanan syaitan. Jadi maksud sebenar Rasulullah SAW ialah nak suruh kita bersih. Sebab tangan kiri biasanya kita guna untuk kotor, tangan kanan dah biasa kita guna untuk yang bersih kan. Jadi dia suruh yang bersih inilah lebih terpelihara. Tapi bukan bermakna kalau tangan kiri ini suci, dia tidak benar kan, langsung tak boleh nak guna tangan kiri. Bukan begitu. Sebab tangan kiri kita boleh suci, ada ketikanya. Kalau tak suci, bagaimana orang tembakkan roti canai? Dia sebelah tangan kau. Dia sebelah tangan kau. Macam mana orang yang nak bawa kereta, dia nak tekan kelas tu, kiri ke kanan? Takkan nak tekan kanan. Ni gear tu sini, guna tangan kanan juga. Susah tu.
Susah. Jadi apa maksud sebenar? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air ni susah, payah. Kena beli nak dapat air ini. Dan dalam hadis berapa banyak orang lelaki tak guna pun air untuk istinja. Kalau ada air sedikit sebanyak, mereka utamakan perempuan. Yang lelaki ni pakai istinja dengan batu. Bila dia buang air besar pun dia guna batu. Guna batu, Nabi SAW sudah ajar dia ni kan tempat kotor, jadi guna tangan kiri. Bila guna tangan kiri nak basuh pun tak ada. Tangan tu air susah. Jadi dalam keadaan itu dia kata nak jaga kebersihan ini untuk kesihatan kita, untuk kebaikan kita. Jadi amar di sini lebih banyak pergi kepada irsyadi. Bukan amar lil wujub, bukan makna wajib apa semua, tak ada di situ. Lebih untuk memandu kita ke arah yang baik, ke arah yang berguna untuk kita, sesuai dengan ajaran Islam yang mengajar kita supaya bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka, sayang kepada orang yang bertaubat, yang menyucikan dalaman dia, dan orang yang bersuci luaran dia. Allah suka. Jadi ini salah satu bentuk caranya, iaitu jangan guna tangan kiri. Bagaimana kalau tangan kiri itu suci? Bagaimana kalau secara tidak langsung, yang lebih dekat kepada kita nak faham, yang zaman Rasulullah SAW dia bukan ada gelas ni, setiap rumah orang ada gelas yang dengan kemudahan seperti sekarang ni, tidak, bukan begitu. Terutamanya dalam perjalanan, bagaimana dia nak minum air? Ni guna tangan, dia cedok dengan tangan. Di situlah Nabi SAW ajar cedok dengan tangan kanan. Sebab ingat, tangan kiri ni selalu guna untuk benda-benda yang kotor. Nanti kalau kita guna cedok air dengan tangan kiri, boleh kuman-kuman yang membahayakan kesihatan kita boleh masuk ke dalam tubuh kita. Itu untuk itu sebenarnya. Tapi kalau dalam keadaan suci, tidak. Sebab itulah Nabi SAW sendiri bila dia nak potong daging, dia potong daging, dia guna pisau. Cuba kita fikir, dia guna tangan mana? Kalau guna pegang pisau tangan kanan, mesti dia pegang, dia tak pegang daging tu. Takkan dia tak pegang, dia pegang sebelah gitu. Melambunglah daging. Mesti dia pegang dengan tangan kiri. Artinya tangan kiri sudah guna, pegang secara langsung makanan itu. Atau kalau kita kata dia guna tangan kiri, jadi tangan kiri ni mana yang lebih baik, pegang makanan itu atau pegang alat? Kalau dia pegang dengan tangan kiri, dia akan hilis begitu. Dia mesti pegang dengan tangan kanan. Biasanya Nabi SAW guna tangan kanan, baik dia akan pegang dengan tangan kiri. Jadi sekarang ni boleh pegang tangan kiri, bukan mutlak tak boleh guna tangan kiri itu pada ketika makan, bukan mutlak. Tetapi sebab yang dia larang kotor, kalau bersih tengok dia sendiri pegang. Baik sekarang ni kita biasa tengok kan orang makan roti. Kalau kita makan roti macam mana? Kalau saya makan 12 tangan. Dan kita pergi mana-mana negara yang memang gunakan makan roti lah, dia guna 12 tangan. Dia tak guna sebelah. Nak cubit macam mana? Susah tu. Dia mesti pegang sebelah. Kenapa boleh pegang? Sebab suci. Kalau tangan kanan ni pun kotor, boleh pegang lah? Tak boleh. Jadi sebab sebenarnya kotor, itu sebab dia larang. Jadi kanan dan kiri itu tidak penting lagi sekarang. Dan kalau kita kira kanan kiri susah tu, adakah agama Islam dia nak ajar kita sampai fikir benda macam tu sampai jadi menyusahkan? Tidak. Misalnya agama Islam ni kan untuk semua bangsa, untuk semua tempat, untuk semua zaman sampai kiamat. Jadi kalau orang Arab, terutamanya zaman Nabi SAW, dia tak timbul nak makan dengan garpu, dengan sudu ni. Sebab makanan dia roti. Bolehlah dia makan 3 jari. Disebut Rasulullah SAW makan 3 jari. Dia makan apa? Kalau roti bolehlah, kalau nasi dia tak pernah makan. Jadi kita tak boleh nak ikut di situ 3 jari nak makan nasi. Susah tu. Kemudian kalau kita pergi makan mie rebus pula. Sekarang ni takkan kita nak makan dengan tangan.
Jenis-jenis makanan tu berubah, sentiasa berubah. Satu tempat ke satu tempat, berbeza-beza, ya, yang tak terfikir oleh orang Arab, terutamanya zaman Nabi dulu. Tak ada semua. Sekarang ni tak boleh kita makan lah, dan dia tak pernah makan. Takkan begitu Islam. Baik, sekarang kita nak makan. Dia ada dua, sudu dan garpu. Yang mana satu kita nak pegang dengan tangan kanan, yang mana satu kita nak pegang dengan tangan kiri. Baik, sekarang ni kalau kita sudu, dia tak lekat, licin, jatuh, dia kena pegang dengan garpu. Baik, sekarang ni yang katakanlah kita pegang sudu dengan tangan kanan, kita boleh cedok lah kuah dia tu untuk hirup dengan tangan kanan. Jadi bila kita ambil mi tu dengan tangan kiri, mestikah kita kena tukar dengan tangan kanan baru masuk ke mulut, begitu kan? Atau kita boleh terus saja ke mulut dengan tangan kiri. Sekarang ni tak ada secara langsung pun guna tangan ni. Dia ada alat pula. Alat itu bersih. Baik, kita guna tangan kiri. Kalau kita nak pindah ke sini, pergi ke tangan kanan, susah. Sedangkan kaedah agama Islam, dia mudah. Bila susah, dia ada kaedah. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Dia pergi situ. Kesukaran membawa kepada kemudahan. Tadi kan sukar, ni nak hirup kuah, yang ni sudah pegang dah, tapi tak boleh nak masuk dalam mulut ni, mesti kena tukar tangan. Susah tu. Susah. Walaupun benda-benda macam tu, jadi kita kena faham kaedah tadi. Sebab apa boleh? Dan sebabnya tadi tak, ini suci ni, garpu ni suci. Kita boleh bubuh ke mulut kita terus. Kalau kita nak pindah tu jadi sukar, dia pergi kepada kaedah al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesukaran membawa kemudahan. Sebab sukar tadi, kita boleh guna yang mudah. Bukan kita nak, orang Islam dia nak anti, nak bermusuh dengan tangan kiri, atau dengan sebelah kiri. Tidak ada apa. Sebab itulah Rasulullah SAW bila dia selesai bersemayam, kalau dia ada keperluan sebelah kanan, dia pergi sebelah kanan. Kalau dia ada keperluan sebelah kiri, dia pergi sebelah kiri. Tak ada apa pun. Jadi begitulah. Kita nak memahami hadis ini. Kalau tidak, dia akan jadi susah. Yang sebenarnya Nabi SAW tak mahu bagi kita disupa dengan syaitan. Sebab syaitan itu pengotor. Kanan kiri dia sama. Kita jangan jadi pengotor. Kalau kita orang Islam, setelah kita jaga dia yang kanan itu untuk suci, benda-benda yang suci, yang kiri untuk benda-benda yang kotor. Jangan kita mudah-mudah gunakan yang sebelah kiri, yang kita gunakan untuk benda kotor ini, ke mulut kita atau ke tempat-tempat lain yang mungkin mendedahkan kita kepada bahaya. Jadi itulah paduan Rasulullah SAW untuk kebaikan kita. Dan kalau kita perhatikan benda-benda ni, nampak sangat prihatin Rasulullah SAW terhadap umat dia. Dan kalau kita pakai kaedah-kaedah ni, kita nilai sesuatu hadis itu menggunakan kaedah-kaedah ni, kita nampak Islam ni memang mudah. Dia tidak menyusahkan sama sekali. Kalau sampai menyusahkan, itu bukan dia, itu bukan Islam. Dan dia buat contoh syaitan itu isyarat kepada kekotoran. Sebab syaitan adalah pusat segala kekotoran. Dia tidak terikat dengan kiri atau kanan. Cuma dibandingkan kiri itu, kita lah yang boleh pilih kiri kanan. Untuk syaitan, kanan dia pun kotor. Jadi kalau kita kanan kotor, bolehkah kita masuk mulut? Tak boleh juga. Jadi yang penting sekarang ni, takhrijul manaknya ialah kotor. Yang menentukan suci atau kotor, itu saja. Kemudian kita pergi kepada usul. Usul banyak yang usul ini, usul hadis, usul akidah, usul fiqh. Banyak sangat usul ini yang saya rasa masa tidak mengizinkan, saya nak bincang satu saja di sini, ya. Nak bincang satu saja di sini, iaitu tentang usul akidah. Usul akidah. Apa usul akidah yang dimaksudkan di sini? Iaitu yang semua terima,
bahawa ini termasuk dalam akidah kita, termasuk dalam akidah kita, dan ini mesti diterima sebab ia tersebut di dalam Quran, di dalam hadis, dan di dalam usul syariat Islam, semua terima. Contohnya, sebagai satu contoh, dalam hadis ada sebut Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali 3 kali. Nabi Ibrahim tidak berdusta, lam yakdzib, dia sebut, kecuali 3 kali. Jadi kita tidak nak bincang apa benda macam mana yang panjang itu, tidak. Nak ceritanya ulama-ulama ada pertikaikan hadis itu. Ini cara menilai hadis. Tidaklah kata kalau semua hadis itu terus terima, terus telan. Tidak, bukan begitu caranya. Mesti kena tengok, nilai betul-betul dahulu. Setengah-setengah ulama tak mahu terima hadis ini. Kalau nak terima pun mesti kena takwil. Tak boleh terima zahir begitu. Sebab kalau kita kata Nabi Ibrahim berdusta hanya 3 kali pun, ada juga berdusta, ada juga. Sedangkan salah satu sifat Nabi-Nabi ialah benar, bercakap benar, berfikir benar, bertindak benar, dan segala-galanya benar. Kalau kita kata ada 3 kali dia berdusta, ada jugalah. Dan ini bercanggah dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya dia seorang yang sangat benar, siddiq, dan seorang Nabi. Ini sifat Nabi mesti ada ni. Tidak mungkin tak ada pada mana-mana Nabi pun. Semua mesti ada. Ini termasuk dalam akidah, usul akidah. Apabila hadis sudah bercanggah dengan Quran sekalian, Nabi Ibrahim bahkan disebut secara terang dia tu siddiqan nabiyya. Tiba-tiba kita kata ada dalam hadis zahirnya menampakkan dia ada berdusta 3 kali sekurang-kurangnya. Macam mana ni? Sekarang ni hadis sudah bercanggah dengan usul akidah. Sebab itu setengah-setengah ulama dia tak mahu terima hadis. Hadis ini kalau sahih pun sanadnya, isinya tidak sahih, kandungannya tidak sahih, kerana ia telah menyabitkan sifat dusta kepada seorang Nabi. Menjaga seorang Nabi lebih besar lagi daripada menjaga sebuah hadis yang mungkin diriwayatkan keliru. Itu kekeliruan itu berlaku disebabkan oleh perawi-perawinya, mana-mana perawinya. Mereka tak mahu terima. Jadi bukan senang. Macam tadilah Imam Malik tak mahu terima, yang ni tak mahu terima. Dia ada cara dia. Dia bukan saja-saja tak mahu terima. Jadi sekarang ni sebab bercanggah dengan usul akidah, mana kita nak utamakan. Atau kata mereka, kalau kita nak terima juga, kita kena takwil. Kita kena kata ini semua adalah akibat tasarruf perawi, akibat tasarruf perawi, yakni perawi meriwayatkan hadis itu dengan maknanya, bukan lafaz hadis, bukan Nabi SAW sendiri kata keluar dari mulut dia dengan menggunakan lafaz berdusta. Tak ada. Ini kekeliruan. Yang sebenarnya mungkin Nabi SAW kata Nabi Ibrahim menggunakan tauriyah. Tauriyah, bukan dusta. Tauriyah, contohnya yang disebut dalam hadis 3 perkara itu, salah satunya dia kata saya sakit, inni saqim. Dalam Quran ada sebut, tapi dalam Quran tak ada kata pula dia berdusta. Cuma dia kata orang ajak dia pergi dalam pesta tu, dia tak mahu pergi. Dia kata dia sakit, inni saqim, saya sakit. Jadi orang ni bila dia tengok hadis itu, dia kata sebenarnya Nabi Ibrahim berdusta sini. Dia tak sakit pun, dia kata dia sakit. Itu berdusta lah. Berdusta lah kata. Padahalnya tak
tak jelas lagi. Mana kita tahu dia tidak sakit? Sakit ni banyak macam. Kalau kita tengok sekarang ni, sakit jiwa tak sakit, sakit mental tak sakit, sakit juga. Sakit hati sakit juga. Bukan sakit kepala saja atau demam saja sakit. Jadi di mana dia berdusta? Cuma yang zahirnya apabila kita sebut sakit, iaitu sakit tubuh badan kita. Tapi tidak mesti itu. Tidak salah kalau kita kata sakit itu sakit hati atau sakit yang lain-lain, isyarat kepada yang lebih jauh. Itulah yang dikatakan tauriah. Masih tepat. Kalau dia kata dia sakit tu masih tepat, dia tidak berdusta. Sebab sakit tu banyak macam. Tak tahulah dia sakit apa, tapi dia tak cerita. Cuma dia cerita dia sakit, kita terimalah. Kalau orang darah tinggi misalnya, kita tengok gini, apa sakitnya? Tak ada sakit, tapi dia sakit. Penyakit juga. Ada orang darah tinggi, tak pening kepala, tak sakit kepala dia pun naik darah, tak ada. Tapi doktor kata dia sakit, tu dia makan ubat. Kalau tak sakit makan ubat buat apa? Jadi banyak macam sakit ni. Kenapa kita kata dia berdusta? Dia kata kepada isteri dia, kalau orang tanya kamu siapa, katalah adik-beradik kita ni, saudara. Dia kata Nabi Ibrahim berdusta, sedangkan itu isteri dia, Sarah. Kenapa berdusta? Tidakkah orang mukmin ni sama mukmin saudara? Innamal mu'minuna ikhwatu. Dari satu segi ialah itu isteri dia, tapi dari sudut yang lain sama agama tu saudara juga. Apa yang tak kena? Kenapa kita kata terus berdusta? Jadi ini semestinya perawi ni, kerja perawi ni yang jadi begini sampai timbul perkataan dusta yang sebenarnya Nabi tak guna begitu. Kalau kita nak terima juga hadis ini, mesti kita kena takwil, kata dia. Kalau tidak, ia bercanggah dengan usul akidah. Bila bercanggah dengan usul akidah, satu hadis yang ahad tarafnya bukan boleh lawan Al-Quran. Tak boleh, kita kena ketepikan. Itu kaedah yang dipakai oleh ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah. Cukup teliti. Jadi ini bercanggah dengan usul akidah. Kemudian kita tengok juga tadi dalam tajuk tu keperluan memahami al-hadis berdasarkan qawaid, usul fiqh dan maqasid syariah. Kita ringkas-ringkas saja ya. Tak sempat dah nak cerita usul hadis apa begitu gini, tak sempat dah. Dari sudut fiqh, kita tengok dari sudut fiqh. Kadang-kadang ulama-ulama kita ni kan, kita pun kalau kita tak belajar betul-betul, jadi dikeliru juga, salah faham. Mungkin sangka buruk terhadap mereka. Mungkin kita sampai secara tidak langsung kita mengatakan mereka ni tak tahu hadis sahih. Padahal dia bukan begitu, dia tahu sangat, dia tak pakai. Misalnya, sebelum ini pun saya sudah buat contoh ni, mungkin ada saudara-saudara kita yang belum jelas lagi. Saya rasa elok contoh itu saya ulangi lagi, iaitu tentang tayamum kan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, lain-lain, dia tayamum ini dua tepuk, satu untuk muka, satu untuk tangan. Tangan ini daripada sini sampai sini, sini sampai sini, gitu. Ini Syafi'i, Hanafi, begitulah. Tapi kalau Imam Bukhari, Imam Ahmad, dia kata tidak, sekali tepuk untuk muka dan tangan. Tangan ini pun setakat ini saja. Sudah. Tak sampai ke sini. Apalagi sini, bawa ke sini pula. Tak ada macam itu. Kalau kita nak tengok dari sudut kekuatan hadis itu, yang lebih sahih, sebenarnya yang lebih sahih ialah yang setakat ini. Setakat ini, sekali tepuk. Sebab itu hadis Ammar,
hadis Ammar ni ada dalam Bukhari, Muslim. Adapun yang sampai sini ni tak ada dalam Bukhari, Muslim. Dia ada dalam Abu Daud dan lain-lain, kitab-kitab yang bertaraf nombor 2, bukan kelas 1. Yang Bukhari setakat ini, Bukhari pun faham begitu, dia pegang dengan hadis itulah. Jadi macam mana kita kata Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ramai lagi yang lain, dia tak pakai hadis yang sahih, yang tinggi yang ada dalam Bukhari ni, yang kemudiannya Imam Bukhari kemudian lagi daripada mereka itu, Imam Bukhari kumpulkan dalam kitab dia tu yang ni, setakat ni. Kenapa mereka tu tak pakai yang ini? Sebaliknya pakai yang tidak begitu kuat seperti yang tadi. Sebaliknya dia pakai hadis yang kalau kita nak kira berdasarkan kategori yang dibuat oleh pengarang Mishkat, ini hadis-hadis peringkat hasan. Dia tidak pakai yang sahih itu. Kenapa? Apakah mereka tak tahu? Ada yang kata mereka tak tahu agaknya hadis ini. Tapi itu tak sesuai sebenarnya. Tak sesuai. Kadang-kadang ulama-ulama hadis ini, maksud saya dengan ulama hadis ini, ulama fuqaha muhaddithin, bukan ulama hadis saja yang kata ini perawi ini dhaif, ini taraf dhaif, ini hasan, sekadar itu saja, bukan. Ini ulama fuqaha muhaddithin. Itu yang saya maksudkan. Bahawa ada benda-benda macam ni. Kalau ulama hadis saja dia tak pergi jauh bincang sampai ke situ. Tidak begitu. Ini kalau fuqaha mujtahid, kemudian dia juga ulama hadis yang besar, maka kadang-kadang mereka ni mengutamakan hadis yang kurang kuat berbanding dengan hadis yang lebih kuat, yang lebih sahih. Kenapa? Kerana mereka ada memahami dengan cara dia sendiri. Dia faham latar belakang hadis itu. Latar belakang hadis itu, ceritanya Ammar bin Yasir ini, yang Imam Bukhari ambil dalam Bukhari dia sebut setakat ini saja tayamum tangan. Ammar bin Yasir, dia sudah tahu dah dengan beberapa orang sahabat, dia dengan Sayyidina Umar tahu, kalau berhadas kecil, nak mengangkat hadas kecil itu dengan tayamum, sapu muka dan tangan. Sudah tahu itu. Tetapi kalau nak mengangkat hadas besar, dia tak tahu. Dia tak tahu. Tiba-tiba dalam satu peristiwa tu dia tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dengan Sayyidina Umar. Dia dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga menghadapi keadaan yang sama, berhadas besar. Sayyidina Umar tak sembahyang, sebab tak tahu hukum ni macam mana. Kalau tak ada air sembahyang, mana boleh sembahyang. Ganti kepada air sembahyang pun tak boleh juga, tak ada. Macam mana nak buat? Jadi dia tak sembahyang. Ammar bin Yasir tak mahu tinggal sembahyang. Jadi dia fikir, kalau untuk mengangkat hadas kecil, ini tepuk, sapu muka dan sapu tangan. Untuk mengangkat hadas besar, seperti mana kalau mandi wajib tu kena rata semua. Kalau hadas kecil, ambil air sembahyang, basuh anggota tertentu. Tapi kalau mandi wajib, angkat hadas besar, kena semua sekali tubuh. Jadi dia fikir ini pun kena tayamum begitulah. Dia berguling dalam debu sampai habis kena. Lepas tu dia sembahyang. Dia pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing berjumpa, masing-masing cerita. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata apa, kedua-duanya betul. Boleh. Kedua-duanya. Cuma dia kata sebenarnya kamu tak perlu buat sampai begitu. Tak perlu sampai kamu berguling di dalam debu tu. Innama yakfika an taqul hakaza. Hanya memadai untukmu kamu buat gini saja. Gini saja. Memadai dah. Jadi itulah latar belakang kepada hadis Ammar yang dipilih oleh Bukhari dan dimasukkan dalam Bukhari. Dan itu dari segi tarafnya, kesahihannya tinggi. Tapi imam-imam besar tak mahu pakai. Apa sebab? Sebab dia kata bukan Nabi SAW di situ nak cerita tentang kaifiat tayamum itu. Dia nak cerita di situ, dia nak tegur perbuatan Ammar yang berguling dalam debu tu. Tak perlulah sampai begitu, walaupun untuk mengangkat hadas besar.
Dalam perkara tayamum ini, angkat hadap besar ke atau kecil sama saja, iaitu kau buat begini saja. Bukan dia nak cerita had, dia nak ceritanya muka dan tangan. Itu saja, secara ringkas. Adapun dalam hadis yang lain, yang mana itu bukan dhaif, kenapa ada pula sampai sini? Itulah dia nak cerita had yang sebenarnya, batas yang sebenarnya anggota tayamum itu. Mereka faham begitu. Sama seperti kalau seseorang itu dia tengok orang sembelih ayam sampai putus tengkuk, putus leher, putus tu. Oh, dia kata tak perlulah sampai begitu kamu tekan. Ketika sembelih tu kamu cukup memadai saja, buat gini-gini saja. Jadi apakah kita kata buat gini-gini saja tu begitu sungguh? Bukan sungguh. Kalau begitu-begitu sungguh, tak akan putus pun orang ni pun. Dia mesti kena tekan juga sedikit sebanyak. Tapi kita kata begitu kepada orang yang kuat sangat tekan sampai putus leher tu. Itu sebab kita kata begitu. Yang sebenarnya kita kata kamu cukup memadai begini-gini saja. Bukan nak cerita kaifiat sembelih tu gitu-gitu, mudah-mudah begitu. Kalau buat begitu tak akan jadi. Maksudnya tidak perlulah sampai sekuat itu. Itu yang mereka faham. Itu yang mereka faham. Sebaliknya Imam Bukhari, Imam Ahmad kata tak, memang begitu dia maksudkan. Untuk mudah. Berapa banyak kan sapu kaki tak ada, sapu kepala tak ada. Sudah hilang dah tu bila tayamum. Yang adanya dua anggota saja. Dua anggota itu pun tidak sama tentunya. Kalau nak kira rata pun tak rata juga. Mesti ada tempat yang tak kena. Apakah disuruh kita mesti rata kan di tempat yang tak kena? Tidak begitu, tak sampai begitu. Memang Rasulullah SAW nak ajar kepada kita setakat itu saja. Memang begitu kata dia. Apalagi hadis ini sahih. Itu sebab khilaf. Itu sebab khilaf dari sudut fiqh. Kemudian satu lagi kita tengok kan, dalam hadis-hadis ini seperti yang kita maklum, dia ada sebut tentang jamak qasar ketika musafir. Berhubung dengan jamak ini pun masih khilaf lagi. Jumhur ulama mengatakan kalau musafir boleh jamak dan qasar. Boleh jamak dan qasar kalau musafir. Tapi Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Yang boleh hanya qasar saja. Jamak tak boleh walaupun musafir. Jamak yang mereka terima hanya jamak suri, bukan jamak hakiki. Jamak hakiki maksudnya buat satu sembahyang dalam waktu sembahyang yang lain. Kalau jamak takdim, buat asar tu dalam waktu zuhur. Kalau takhir, buat zuhur tu dalam waktu asar. Itu jamak hakiki namanya. Jamak hakiki ni tak ada. Mazhab Hanafi tak terima. Yang dia terima hanya jamak suri saja. Jamak suri ni macam mana? Jamak suri ialah jamak pada zahir saja. Hakikatnya sembahyang itu dikerjakan dalam waktu masing-masing. Misalnya zuhur, kita kerjakan zuhur itu betul-betul di akhir waktunya, sehingga sebaik saja kita selesai bersembahyang zuhur itu masuk terus waktu asar. Kita pun sembahyang terus asar. Jadi pada zahirnya nampak jamak, pada hakikatnya tidak, dalam waktu masing-masing. Sebab apa kata mereka? Tak boleh. Sebab inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang diterikat dengan waktu. Itu Nabi SAW jamak. Dia kata tak jamak. Masa Rasulullah SAW pergi ke Mekah apa tu, itu dia kerana dia nak buat ibadat haji. Jamak hakiki untuk ibadat haji dan umrah itu ada. Tapi untuk musafir lain-lain tak ada. Mereka tak terima. Habis cerita situ, kita tidak, bukan maksud kita di situ sebenarnya, tapi kita nak pergi ke tempat lain, iaitu perbincangan lain di kalangan ulama. Kalau seseorang itu sakit, ataupun ada sesuatu keuzuran, dia boleh ke jamak atau tak boleh?
Kalau boleh jamak, qasar boleh ke tidak? Yang dalam hadis ada sebut, dalam Bukhari apa semua, mengikut Imam Bukhari pun begitu, iaitu jamak ni ada ketikanya boleh tanpa ada apa-apa keperluan yang nyata. Tidak musafir, tidak hujan, tidak sakit, semua di tempat sendiri boleh buat. Dan Rasulullah SAW telah buat begitu, tapi bukan sebagai suatu kebiasaan, sebagai suatu ketetapan. Tidak ada. Kita lebih tahu apa keadaan kita. Tapi mengikut Imam Bukhari memang begitu. Ini boleh dilihat dalam nota syarah Bukhari yang saya buat, ada di situ banyak pendapat ulama-ulama saya kemukakan di situ. Cumanya jamak itu ada, tapi qasar boleh ke tidak? Kalau katakanlah kita terima yang sakit lah, dalam mazhab Syafi'i pun terima, dalam mazhab itu ini terima kalau sakit boleh jamak. Tapi qasar boleh ke tidak? Tak ada sebut dalam hadis. Tak ada sebut. Dalam hadis tak ada sebut. Baik, bagaimana dengan qasar? Bolehkah jamak dan qasar? Jawabnya dari segi fiqh. Dari segi fiqh, berdasarkan apa yang tersebut di dalam Quran. Dalam Quran tak ada sebut tentang jamak, tapi tentang qasar ada. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salah. Itu dalil. Boleh qasar, tapi jamak tak ada. Kalau jamak boleh, qasar walaupun tak sebut dalam hadis tapi dalam Quran ada, tentu boleh juga. Ini dari sudut fiqh. Itulah cara ulama faham hadis. Walaupun kadang-kadang tak ada dalam hadis tu sebut tentang qasar, tapi kenapa mereka pakai juga? Mereka kata boleh jamak dan qasar. Sebabnya dalam Quran ada sebut tentang qasar, jamak tak ada. Jamak kita telah dapat berdasarkan hadis, tapi qasar kita dapat daripada Quran. Dan apa yang tersebut dalam Quran itu lebih kuat lagi daripada apa yang tersebut di dalam hadis. Itulah fiqh yang dipakai oleh ulama-ulama kita daripada dahulu sampai sekarang. Kerana itulah banyak kemudahan yang kita dapat, kesenangan yang kita dapat dalam hukum begitu luas kita dapat. Kenapa? Kerana mereka pandai guna ni benda-benda ni. Dan itulah maksud Nabi SAW dalam sabdanya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah mahukan kebaikan, kebajikan untuknya, nescaya diberi kepadanya faham yang mendalam tentang agama. Faham yang mendalam tentang agama ni benda-benda macam tadi lah. Jadi kita kata macam mana? Dia ambil di mana? Dia ambil di mana? Qasar tu boleh juga walaupun sakit. Sedangkan dalam hadis yang ada hanya untuk jamak saja. Jawabnya itu. Ini dari sudut pandangan fiqh. Kemudian maqasid syariah. Kita pergi terus kepada situ ya. Yang terakhir, kita perlu memahami hadis berdasarkan maqasid syariah. Apa tujuan syariah buat benda ni? Apa tujuan? Kalau selagi akal kita boleh fikir, kita dituntut fikir, bincang, kaji. Sebab ada setengah-setengah perintah itu yang ma'qulul makna, ada ghairu ma'qulil makna. Ada yang kita boleh fikir tentang sebab-sebab dia. Macam tadi, kiri kanan, makan kiri kanan, kiri atau kanan, apa sebenarnya? Kita boleh fikir. Kita boleh fikir. Jadi bila kita boleh fikir, masing-masing lah, ni kata sebab ini, ni kata sebab ini, boleh fikir. Ada yang kita tak boleh fikir. Yang kita tak boleh fikir, terima sajalah. Berapa banyak dalam agama ni yang kita tak boleh fikir, terima sajalah. Tapi kalau benda-benda macam tadi, kita boleh fikir. Jadi bila kita boleh fikir, kita tentukanlah. Walaupun tentunya untuk menentukan sesuatu ni kita kena pakai kaedah, kena pakai usul. Mesti dah itu, tak boleh sewenang-wenang. Tapi kita boleh kata ini sebab ni. Tadi saya sebut tentang tahqiqul manam, tanqiqul manam, takhrijul manam. Dia ada kaitan dengan usul fiqh juga. Misalnya, kita selalu baca kan baru ni puasa, tentu semua tahu
Hadis seorang Arabi yang pergi mengadu hal kepada Nabi SAW, dia telah binasa. Kenapa kamu binasa? Atau dalam setengah riwayat yang lain dia kata, saya telah terbakar, hangus saya. Kenapa kamu hangus? Dia kata, saya telah menyetubuhi isteri saya pada waktu siang pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW kata, oh begitu. Jadi kamu ada ke hamba? Atau kamu boleh merdeka ke seorang hamba? Tak boleh. Kamu boleh makan kepada 60 orang miskin? Tak boleh, saya miskin. Kamu boleh berpuasa 2 bulan berturut-turut? Tak boleh, sebab puasa lah yang berlaku begitu, kata. Sebab puasa lah yang telah berlaku begitu kepada saya. Jadi 2 bulan pula berturut-turut. Yang sebulan tu pun telah berlaku, ni 2 bulan pula berturut. Saya tak boleh. Nabi SAW kata, kamu tunggu sini, duduk sini, sehingga ada orang bawa buah tamar ataupun makanan. Setengah riwayat sebut makanan begitu. Rasulullah SAW pun kata, ambil ini, pergi bagilah pada orang miskin. Dia kata, nak bagi kepada orang miskin? Siapa? Saya paling miskin. Rasulullah SAW kata, kamu makan sendirilah dengan keluarga kamu. Kamu makan sendirilah dengan keluarga kamu. Itu kafarahnya. Bukan kamu kena ganti puasa dia saja, kamu kena bayar kafarah. Kafarahnya 3 tadi. Dia pun bawa balik nak makan. Baik. Dalam cerita ni, kalau kita perhatikan, ulama-ulama dia pun ada pendapat, berbeza pendapat juga. Apakah sebenarnya yang menyebabkan orang itu dikenakan kafarah? Apa sebabnya? Adakah kerana dia seorang Arabi, orang ulu? Atau kerana dia orang miskin? Atau kerana dia seorang lelaki? Itukah ilatnya? Sebab kepada dikenakan hukuman kafarah ke atas dia? Atau kerana dia membatalkan puasa dengan sengaja? Atau kerana dia bersetubuh pada waktu siang hari di bulan puasa? Yang mana satu sebenarnya yang menjadi penyebab kepada dia dikenakan kafarah? Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ramai lagi yang lain, dia kata sebabnya sebab dia bersetubuh melanggar perintah Allah, bersetubuh pada waktu siang bulan puasa. Sedangkan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, waktu malam boleh, bukan bulan puasa tu malam tak boleh juga, tidak boleh. Yang tak bolehnya siang, maknanya siang tu larangan, dia langgar itu, sebab itu kena. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah kata bukan itu. Tangkihul manaknya bukan begitu. Tangkihul manaknya ialah kerana dia membatalkan puasanya dengan sengaja. Bagi mereka bukan bersetubuh saja yang kena kafarah ni. Kalau seseorang tu dengan sengaja dia minum air, dia sedar, dia tidak lupa minum, dia bukan kena qadha saja puasa, kena kafarah macam tadi juga bagi mereka. Sebabnya bagi mereka ilat, sebab yang dia dikenakan kafarah itu ialah kerana dia membatalkan puasa dengan sengaja, bukan kerana bersetubuh. Setubuh pun dia juga termasuk juga, tapi bukan bersetubuh saja. Minum air saja pun kena juga, makan saja pun kena juga, kena kafarah juga. Artinya dalam mazhab mereka hukumannya lebih berat berbanding dengan Syafi'i, Ahmad dan lain-lain, lebih berat. Sebab kalau Syafi'i dan lain-lain ni, dia kalau bersetubuh saja, kalau makan dengan sengaja pun memanglah batal puasa tu, kena qadha, tetapi kafarah tak kena. Tengok di sini perbezaan pendapat itu dari segi menilai usul itu, tangkihul manak. Jadi dalam banyak-banyak sebab tadi, mana sebab yang sepatutnya kena, yang menjadi ilat kepada hukuman itu, apa sebenarnya? Di situ mereka berbeza. Di situ mereka berbeza. Jadi maqasid syariah seperti mana yang kita maklum, biasanya disebut-sebut 5 perkara yang pokok. Islam ni bila dia bagi hukum, dia pada umumnya tak lari daripada 5 perkara.
nak jaga agama, jaga akal, jaga nyawa, jaga harta benda, jaga maruah. Itu 5 perkara dipanggil kuliyatul khams. 5 perkara ni mesti ada. Sebab itu banyak perkara hukum kita kata kenapa murtad kena bunuh, itu nak jaga agama, akidah. Kenapa orang yang bunuh orang ni dia kena kisos, nak jaga nyawa. Kenapa orang yang mencuri kena kerat tangan, nak jaga harta. Kenapa orang yang menuduh orang yang berzina disebat 80 sebatan, nak jaga maruah dia. Bahkan nak jaga benda-benda ini termasuk dalam perkara yang penting dalam agama. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Dan yang seumpamanya hadis-hadis macam ni banyak sangat. Sesiapa yang terbunuh kerana menjaga harta bendanya, kerana melindungi harta bendanya, dia mati syahid. Jadi menjaga harta benda ni penting. Bukan sahaja orang lain kena jaga, kita pun jaga tu penting. Menjaga maruah, menjaga ini semua. Kalau kita mati kerana itu, mati syahid. Nabi SAW sebut. Jadi untuk menjaga benda-benda ni, itulah banyak perkara tu, dalam agama ni diperintahkan kita menjaganya. Dia ada maksudnya sendiri. Jangan kita ingat bila Nabi SAW suruh makan, kalau kamu sudah makan 2 biji buah taman, kamu akan sebiji lagi. Sebiji lagi. Bila kamu makan 4 biji, kamu boleh makan lagi, tak kenyang sangat dah. Tak kenyang sangat, boleh makan lagi sebiji, biar jadi 5. Dia nak ganjil itu. Kenapa dia suka ganjil? Air sembahyang 3 kali basuh, kenapa ganjil? Tawaf 7 kali, ganjil. Banyak perkara ganjil semua. Kenapa begitu? Apa maksud syariat di sebalik dia menentukan benda-benda ni? Sehingga kalau kita nak beristinja, gunakan batu tu pun macam tu juga bilangan tu. Dari segi bilangan tu disuruh kita jaga. Kenapa? Untuk jaga apa? Jaga usul apa? Apa maksud syariat buat gitu? Jawabnya kerana nak menerapkan, menanam dengan sekukuh-kukuhnya akidah tauhid. Dia pergi situ. Sebenarnya usul ataupun maqasid syariah ini, kalau kita perhatikan, tak banyak. Boleh kita kembalikan kepada benda-benda tertentu. Di sebalik ni, di sebalik ni, di sebalik ni, pergi ke situ ya. Tak banyak. Kalau 5 itu yang disebut, tapi bukan 5 itu saja sebenarnya. Ada lagi yang lain-lain. Antaranya nak menanam akidah tauhid. Misalnya tadi, itu semua tu nak pergi kepada tauhid, tapi kita tak nampak, tak sedar. Secara halus di setiap tempat dia tauhid. Itu maksud ajaran-ajaran tadi. Sebab disebutkan kita ni semua ni kan ada pasangan, ada lawan, ada regu dan sebagainya. Allah tak ada. Itulah sebab Allah bersumpah di dalam Al-Quran disebut wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap tu makhluk semua ni genap lah. Ada siang, ada malam, ada gelap, ada cerah, ada kaya, ada miskin, ada sakit, ada sihat, ada tua, ada muda, ada mati, ada hidup dan sebagainya. Semua ada lawan. Yang tak ada semua Allah. Jadi mesti kita ingat pada dia. Yang ganjil itu dia. Sehingga dalam perkara-perkara yang macam tu pun dimasukkan semua. Nak apa sebenarnya? Nak tanam tauhid, akidah tauhid. Berapa banyak yang lain-lain pula dikatakan, kalau kamu makan sesuatu yang terkena api, kamu ada air sembahyang, kamu kena ambil air sembahyang. Apa maksud? Apa maksud semua? Apa ni? Al-wudu' mimma massathun nar. Di dalam kitab-kitab hadis banyak sangat, hadis-hadis yang seumpama itu, kena berwuduk kerana memakan sesuatu yang terkena api. Apa maksudnya? Macam-macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan sebenarnya Nabi SAW nak tanam sifat bersih di kalangan umatnya. Sebab itu dia suruh berwuduk.
sikit-sikit berwudu, sikit-sikit berwudu. Makan daging unta pun kena berwudu. Yang sebenarnya dia nak tanam sifat bersih tadi. Macam tadi dia kata syaitan makan dengan tangan kiri, jadi sebenarnya dia nak tanam supaya kita bersih. Ni usul juga, maqasid syariat juga, iaitu kita bersih, hidup dalam keadaan bersih. Itu termasuk dalam maqasid syariah juga. Iaitu kita hidup dengan bersih. Jadi banyaklah contoh-contoh tadi. Setengah-setengah ulama kata pula tidak, bukan itu tujuannya, tapi tujuannya mengingatkan kita kepada syaitan dan mengingatkan kita kepada neraka. Itu usulnya. Jadi banyak perkara dalam agama ni, bila dia cerita sesuatu, dia bukan setakat itu saja perginya, dia pergi jauh lagi. Jadi makan sesuatu yang terkena api. Api itu apa? Itulah api neraka. Puncanya api neraka. Jadi api neraka ni dia nak padam, api ni dia nak padam dengan apa? Dengan air. Tapi kita nak padam macam mana? Padam macam mana? Padam dengan basuh anggota-anggota. Sebab anggota-anggota inilah kita masuk neraka. Dengan sebab jenayah ataupun kesalahan dosa yang kita lakukan dengan anggota inilah. Sebab itu disuruh kita basuh. Sebenarnya nak mengingatkan kita kepada neraka, dan nak mengingatkan kita kepada syaitan juga, yang berpunca daripada api. Jadi supaya kita berhati-hati dengan benda-benda ni, dan ditanam itu sampai sedalam-dalamnya. Jadi di sebalik benda-benda macam ni kan, kalau kita perhati, dia ada benda-benda begini. Dia ada maqasid syariah. Maqasid syariah itu sebenarnya untuk mengingatkan kita kepada Allah, untuk menanam akidah kerasulan, untuk mengingatkan kita kepada akhirat, syurga atau neraka, dan sebagainya, untuk mengingatkan kita kepada musuh kita yang sebenarnya, syaitan misalnya. Sebab itu selalu disebutkan syaitan makan tangan kiri. Jadi selalu disebut syaitan sana, syaitan sini, nak mengingatkan kita kepada musuh yang sebenarnya. Itulah di sebalik hukum-hukum yang terdapat dalam syariat, perintah dan panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam agama Islam ini. Dia ada benda-benda macam ni, dan ini kita boleh fikir. Sejauh mana kita boleh fikir, kita boleh fikir. Dan bila kita fikir, kita akan rasa puas hati, senang hati. Nampak sangat agama Islam di logik, agama logik, dan agama yang menjaga kebaikan dunia dan akhirat manusia. Jadi saya rasa masa pun sudah cukup. Mungkin setakat itulah dulu, dan tak sempat banyak perkara lagi. Tapi nak buat macam mana, kita setakat itulah untuk hari ini. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.